Okay, hadis 119 daripada kitab Umdatul Ahkam an Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ishtaddal har fa fabrudu bis salah fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Okey, ni hadis. Sebelum kita mulakan, kita bagi gambaran lah. Okey, hadis ni berkenaan dengan melewatkan solat, yang mana kalau melewatkan solat yang sepatutnya solat ni kena awal waktu, tapi Nabi kata kita boleh lewatkan sebab panas. Okey, kalau cuaca panas kita lewatkan solat tu. Jadi solat yang dimaksud sini ialah solat zuhur lah. Kita sepatutnya kalau zuhur semayang pada waktu pukul 1 yang tu. Jadi waktu tu terlampau panas, jadi kita boleh lewatkan, contohnya ke pukul 3 supaya tak panas. Okey, kita tengok syarah dia. Okey, first kali poin yang pertama dia ialah tak berapa penting pun, tapi aku terangkan jugalah. Dia kata kat sini, disebut kat sini Zakara Ibnu Umar wa Aba Hurairah wa lam yaqul anhuma. Dia sebut dua orang nama sahabat kat sini, tapi dia guna anhum, dia tak guna anhuma. Kenapa? Dia bagi tahu sini lianna anhum kan untuk ramai, jamak 3 orang ke atas, sedangkan dua sahabat dia disebut sini Ibnu Umar dengan Abi Hurairah. Okey, kerana apa? Kerana lianna Ibnu Umar yu'tabar ithnain. Kerana dia kata kalau sebut Ibnu Umar dikira sebagai 2 orang. Sebab Ibnu Umar, sebab anak Umar, Abdullah bin Umar dengan Umar Al-Khattab, jadi 2 orang, plus Abu Hurairah jadi 3. Sebab tu ada disebut radhiyallahu ta'ala anhum, iaitu jamak hum tu lah. Dia tak sebut anhuma, itu untuk 2 orang. Okey, tu poin pertama lah. Poin seterusnya, idza ishtaddal har, maksud kat sini ialah ai harrul jaw, iaitu panas kat sini maksudnya panas cuaca. Har tu panas, jaw tu cuaca lah. Wadzalika fi ayyamis saif, yakni maksud panas cuaca tu wadzalika, iaitu pada hari-hari ayam, iaitu hari-hari saif, musim panas lah. Musim panas, paling panas particularly-nya pada waktu tengah hari. Fabrudu bis salah, iaitu dia punya Nabi kata fabrudu, baroda ni maksudnya sejuk, barid sejuk lah. Bisalah, dia kata solatlah waktu sejuk tu. Solat pada waktu sejuk, iaitu itu maksudnya iaitu akhirus solat, iaitu melewatkan solat. Wahia solatuz zuhur, iaitu solat zuhur tu. Sebab waktu panas hanya pada solat zuhur, takkan subuh, takkan maghrib, takkan isyak, takkan asar. Okey, maksudnya pada solat waktu zuhur lah kita lewatkan. Wahya solatu zuhri li'annaha, kerana pada waktu zuhur tu hiya allati takunu fi shiddatil har, iaitu li'annaha, kerana pada waktu itulah waktu yang paling panas. Okey, shiddatil har iaitu waktu yang sangat panas lah. Kemudian dia kata ubrudu, yakni akhiruha ilal ibrad, iaitu maksudnya fabrudu tu maksudnya lewatkanlah solat sehinggalah waktu tu sejuk. Tak perlu solat waktu panas, solat waktu sejuk. Thumma allala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bagi illah ni, allala ni illah maksudnya sebab lah. Kenapa kita kena lambatkan solat tu? Sebabnya zalika biqaulihi, Nabi kata apa? Fa inna shiddatal har min fayhi jahannam, kerana kepanasan pada waktu itu datang daripada api neraka. Okey, ai min samumiha, iaitu daripada samum ni racun kan, bahaya lah maksudnya. Wa jahannam min asma'inna, dan jahannam tu nama neraka lah. Okey, seterusnya apa yang kita dapat daripada hadis, apa yang kita dapat daripada perbahasan tadi? Wa hazal hadis yukhassis al-amr bis salah fi awal waqtiha. Hadis ni, apa yang kita dapat, kita maklumnya ialah
perintah solat pada umumnya, pada dasarnya ialah solat pada awal waktu. Solat ni sentiasa awal waktu. Allah suruh as-salati fi awwali waqtiha. Okey, itu mana-mana hadis pun kita akan jumpa macam tu. Tapi hadis ni sebenarnya mengkhususkan. Kalau kita belajar usul fiqh, dia ada satu kaedah umum dengan khusus, am dengan khas. Okey, perintah Allah ada umum dengan khusus. Jadi ini hadis yang mengkhususkan yang am. Banyak perintah-perintah macam tu lah. Ini kita belajar dalam usul fiqh lah, lebih dalam kan, umum dan khusus. Okey, hadis ni sebenarnya mengkhususkan perintah umum, iaitu li'anna al-asl anna as-salat fi awwali waqtiha afdal. Kerana pada asalnya solat pada waktu ni ialah afdal. Paling afdal ni solat pada waktu. Illa salatan wahidah wa hiya al-isya. Tapi ada satu solat ni memang ada perintah pada Allah, ada solat ni kena, memang semua solat pada umumnya kena awal, melainkan solat isyak. Isyak ni sunnah kita lewatkan, sebab selalunya lepas maghrib isyak tu kita buat benda-benda yang ibadah dengan ceramah sebagainya kan. Jadi sejak zaman Nabi lagi memang isyak ni boleh, memang lewat tak apa, tak ada masalah. Okey, seterusnya min fawaidil hadis, faedah-faedah antara faedah hadis lah, itu apa yang kita dapat daripada hadis ni. Faedah yang pertama, poin yang pertama ialah anna ad-din al-islami mabniun ala suhula wal yusr. Dia kata apa? Sesungguhnya agama Islam ni ialah agama yang didirikan, rangka dia ialah mudah, menyenangkan. Dia tak menyusahkan orang, dia memudahkan. Okey, haith amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ibrad fi salat, yang mana kita dapat tengok daripada perintah Nabi ni untuk kita melewatkan solat zuhur inda ishtidad al-har, iaitu bila mana musim panas. Tapi perintah ni tak berjalan waktu musim sejuk. Solat je lah zuhur pada awal. Itu maksudnya. Sebab waktu musim sejuk, tengah hari pun tak panas, memang sejuk. Wahaza minat taisir, dan ini dikatakan perintah ni adalah salah satu daripada taisir, iaitu kemudahan yang disebut dalam Islam ni. Wahwa qaulun rajih fi hadhil mas'alah, dan inilah pendapat yang rajih dalam masalah ini. Okey, dia kata masalah apa? Dia kata apa yang masalahnya sini? Masalah sini ialah orang ulama berbahas. Dia kata melewatkan solat ni pada waktu zuhur ni, adakah dia macam ruksah ataupun azimah. Ruksah ni macam solat jamak kosong kan, namanya ruksah, iaitu kemudahan apa. Ruksah ni kelonggaran kan. Sama ada melewatkan solat pada zuhur ni ruksah ke azimah. Ruksah ni lawan dia azimah. Azimah ni biasa, ruksah ni kelonggaran, azimah ni biasa. Contohnya solat zuhur dengan asar sembahyang macam biasa. Kalau kita musafir, kita dapat ruksah, iaitu zuhur kita dapat gabung dengan asar, so kita dapat khosorkan sekali kan. Itu namanya ruksah. Itu namanya ruksah. Azimah dia ialah kita walaupun kita musafir, kita tetap sembahyang zuhur 4 rakaat, sembahyang asar 4 rakaat pada waktu masing-masing. Itu nama azimah lah, iaitu yang biasa. Jadi masalah timbul kat sini, adakah kita melambatkan solat zuhur ni termasuk dalam ruksah atau azimah? Okey, ada satu pendapat kata di sini waqil bal huwa azimah wa laysa ruksah. Dia kata di sini ini sebenarnya azimah, bukannya ruksah, iaitu melambatkan solat ni bukan ruksah. Maksudnya memang azimah itu benda biasa, benda yang biasalah, bukan satu kelonggaran. Wa ala hadza fanubrid. Maksud dia kata sawa'an kana zalika aisar lana am asyaqqa. Dia kata kita sama ada kita melewatkan solat zuhur ni memudahkan kita ke ataupun menyusahkan kita ke, kita buat juga. Sebab dia apa? Sebab dia azimah, bukan ruksah. Lakin al-qaul annahu min bab at-taysir wa ruksah asah. Tetapi dia kata sini pendapat ulama yang mengatakan bahawa ini iaitu solat ni, kita melambatkan solat ni ialah sebahagian daripada bab taisir, iaitu memudahkan kita, dan ini termasuk dalam masalah ruksah lebih tepat. Jadi pengarang ni bagi tahu, dia kata
melewatkan solat zuhur ni ialah termasuk dalam bab rukhsah, bukannya bab azimah. Dan dia kata ini pendapat lebih tepat. Okey. Wa bina'an ala zalik sara an-nas fi ahdina al-qarib la yubriduna bis-solah. Disebabkan masalah ini termasuk dalam masalah rukhsah. Sebab itulah kita punya sebab itulah ulama pada zaman ini, sebab itulah umat Islam pada zaman ini tak buat pun lagi tidak yubriduna bis-solah, iaitu tidak melewatkan solat zuhur lagi. Kita tengok mana ada masjid yang lewatkan solat zuhur walaupun musim panas. Walaupun dekat negara-negara musim panas kan, solat zuhur jalan macam biasa. Dia tak ada jalan pada pukul 3 baru solat zuhur, tak ada. Semua lepas azan terus solat. Walaupun kat Mekah Madinah, lepas azan solat, tak ada lewat-lewat walaupun musim panas. Okey. Fa yusallunaha fi awwali waqt. Okey, dia kata diorang ni solat pada awal waktu macam biasa. Lianna zalika ashal alaihim, kerana solat pada awal waktu lebih senang. Dah azan solat. Tak ada azan kita tunggu 3 jam baru solat. Kan? Idh innal kathir minhum mashghuluna bil wadhaif, kerana kebanyakan manusia ni ada kerja. Takkan kita tunggu 3 jam kat masjid baru solat. Wala abradu biha sarat fi akhiril a'mal. Wadahal insan fi kasal azim. Jadi dia kata kalau kalau dia melewatkan solat ni, jadi manusia ni akan jadi, diorang ni, orang ramai ni akan jadi sangat malas sebab dah kena tunggu 3 jam macam tu. Dia jadi melewat-lewatkan, menangguhkan amalan. Jadi perbuatan tu perbuatan yang tertangguh. Wa rubbama la yuaddiha, sehingga kan nanti risau ada orang yang tak buat solat pun sebab menangguh-nangguhkan solat, akhirnya tak buat. Wa rubbama yaqul nahnu fi waqtin mubakkir sa'anam qalilan summa aqum fatadhi' alai. Dia kata mungkin ada orang akan kata nahnu fi waqtin mubakkir. Dia kata kita ni awal lagi ni, pukul 1, pukul 1.30, pukul 2 lah awal lagi. Sa'anam qalilan, aku tidur kejap lah, bolehlah. Summa aqum, nanti aku bangun. Dia kata kemudian dia bangun, summa aqum, kemudian dia orang terbangun, fatadhi' alaihi, maka tengok-tengok dah habis waktu solat dah. Walihaza, maka sebab itulah ra'a ulama'una mundu akthar min 20 sana, maka ulama kita pun pendapat sejak daripada 20 tahun yang lalu, daripada buku ni dikarang lah, kita tidak melambatkan solat lagi lah. Alla yubrad bis solat, tidak melewatkan. Yubrad ni sebenarnya sejuk, solat pada waktu sejuk, iaitu melewatkan solat. Maksud sini ialah melewatkan solat tu untuk pada waktu sejuk. Fi syiddatil har, walaupun pada musim panas, walaupun pada waktu yang sangat panas. Wa yusalli fi awali waqtiha. Okey, jadi perbahasan apa yang dah sampai sini ialah persoalan adakah sama ada solat yubridu solat ni, iaitu solat pada waktu sejuk, melambatkan solat ni termasuk dalam bab rukhsah ataupun bab azimah. Jadi dia orang ni pun mendapat ialah melewatkan solat pada zuhur ni ialah rukhsah, iaitu pada musim panas lah, rukhsah. Jadi rukhsah ni kita boleh pilih sama ada kita nak buat awal ke lambat. Rukhsah kita boleh pilih sama ada kita nak buat atau tak nak. Jadi dia kata benda ni termasuk dalam bab rukhsah, jadi tak perlu buat pun tak apa. Okey, muka surat seterusnya. Okey, faedah kedua, itu poin yang kedua, apa yang kita dapat daripada hadis ni ialah, okey, ni kawaid macam usul lah, usul dalam bahagian bab usul. Jadi kalau kita tak penting sangat pun lah dalam perbahasan ni, aku rasa. Okey, annahu qad ya'rid lil mafdul ma yaj'aluhu afdal min al fadil. Hadis ni termasuk dalam kaedah menjadikan apa yang kurang afdal lebih afdal daripada yang afdal. Faham? Okey, maka ya'rid lil mafdul. Okey, apa benda yang lebih afdal daripada yang perkara yang tak afdal ni, yang kurang afdal ni,
menjadikan dia lebih afdal daripada yang fadil. Fadil ni yang sepatutnya lah. Okey. Maksud fadil kat sini ialah solat pada waktu. Solat waktu ialah baik. Fadil ni benda yang aula lah, yang lebih bagus lah, iaitu solat pada waktu. Okey. Apa maksud mafdul? Mafdul ni solat pada akhir waktu. Mafdul ni benda yang lebih baik daripadanya, iaitu fadil, mafdul. Mafdul ni bawah. Solat pada pada akhir waktu tak baik. Solat pada awal waktu baik. Jadi fadil lebih bagus daripada mafdul. Okey. Jadi dia kata kat sini, dalam bab ni mafdul ni lebih elok daripada fadil. Okey, lebih elok daripada fadil. Okey, dalam masalahan. Okey, lewatkan solat jadi lebih baik daripada fadil ni yang mengawalkan solat. Itu je dah bagi tahu. Okey, tengok poin yang ketiga. Al-fa'idah ats-tsalitsah mura'ah al-ibadah fi dzatiha aula min mura'ah al-ibadah fi waqtiha. Persoalan yang ke sini timbul ialah menjaga amal, iaitu menjaga ibadah ni lebih penting daripada menjaga amal pada waktunya. Kata lebih penting menjaga. Hadis ni memberikan penerangan bahawa menjaga ibadah tu sendiri, iaitu zatiha, iaitu menjaga ibadah tu sendiri, lebih penting daripada menjaga ibadah tu dari sudut waktunya. Apa maksudnya? Okey, dia kata li'anna ta'khiruha hatta yabrud aqrabu lil khusyu'. Dia kata hadis ni beritahu kerana bila kita melewatkan solat zuhur pada waktu sejuk tu, supaya dia datang untuk waktu sejuk, lambatkan sebab panas, kita lambatkan. Aqrabu lil khusyu'. Dia kata kalau kita solat pada waktu tu kan lebih selesa, jadi lebih khusyuk. Jadi hadis ni menjadi bukti bahawa tak semestinya solat waktu ni lebih bagus. Bukan waktu tu yang dijaga, tetapi solat tu sendiri dijaga. Jadi nak jaga solat tu, daripada kita letak pada awal waktu ataupun letak pada akhir waktu kita dapat khusyuk. Awal waktu kita dapat tak khusyuk sebab panas. Jadi dia kata lebih elok kita buat pada akhir waktu, sebab khusyuk tu lebih penting, iaitu zat, iaitu diri ibadah tu sendiri lebih penting daripada waktu. Kita jaga waktu. Jaga ibadah lebih penting daripada jaga waktu ibadah. Alright. Dia kata wal khusyuk fi nafs al ibadah. Dia kata khusyuk tu sebahagian daripada ibadah. Jaga khusyuk tu, iaitu menjaga ibadah tu sendiri. Wa taqdimuha fi awalil waqt yata'allaq bi waqtiha. Jadikan solat tu pada waktu. Solat pada waktu itu dia ada kaitan dengan waktu, bukan ada kaitan dengan ibadah pun. Dia kaitan dengan waktu sahaja. Wal muhafazah ala ma ya'ud ila dhatil ibadah. Wal muhafazah ala ma ya'ud ila zatil ibadah aula min muhafazah ala ma huwa aula min al muhafazah ala ma ya'ud ila waqtiha. Yang panjang tu dia kata, jadi menjaga benda-benda yang kembali kepada zat ibadah ni, zat ibadah iaitu ibadah ni sendiri lebih bagus, iaitu lebih penting daripada menjaga benda-benda yang akhirnya kembali pada waktu ibadah. Okey, dia tunjuk ke aula dia, mana satu yang lebih bagus. Seterusnya walidzalik law anna rajulan tuqin bi baul. Sebab itulah dalam permasalahan ni bagi contohlah, jika ada seorang yang dia nak terkencing atau nak terberak kan, au ghaid fi awal waqt solat, pada waktu awal solat, pukul kita masuk zuhur tapi nak berak, nak kencing semua kan. Jadi dia kata fahal afdal an yuaddiyaha fi awal waqt wa huwa muhtaqin au an yaqda hajatuhu summa yusalli. Dia kata mana satu lebih aula, sama ada dia buang hajat dia, qada hajat dulu, ataupun dia solat dulu. Dah masuk waktu solat awal, dah azan kan, dah qamat sembahyang, nak sembahyang imam, tapi dia nak terberak, terkencing. Okey, mana tu yang lebih bagus? Dia tahan kencing berak dia dulu sembahyang, kemudian baru berak, ataupun dia nak berak kencing dulu, selesaikan semua sembahyang walaupun terlepas awal waktu. Jadi dekat sini bagi tahu mestilah selesaikan kencing berak dulu baru sembahyang.
Sebab dia kata al-jawab, jawab je ialah an yuqda hajatu. Sebab dia kata first selesaikan dulu hajat dia, iaitu selesaikan dulu nak kencing, nak berak, selesai. Thumma yusalli, kemudian baru solat. Mura'a lil fadli kain fi dhatil ibadah. Kerana apa? Kerana kita nak jaga ibadah tu sendiri. Zat ibadah tu, kain tu objek, kain tu objek, fi zatil ibadah, kita nak jaga diri ibadah tu sendiri. Okey, kalau kita rasa nak kencing, nak berak, tengok solat, mesti tak khusyuk, mestilah solat kita tak terjaga, tak tahan nak kencing, tak tahan nak kencing kan. Tu maksudnya. Jadi kat sini dia nak buktikan bahawa menjaga ibadah tu lebih penting daripada jaga waktu ibadah. Okey, wa min dhalik ma dzakarahu al-fuqaha rahimahumullah annahu law darul amr bin nisbah fal jawab li ta'if. Okey, dia nak bagi contoh lain lagi ni. Tadi dari sudut waktu, kali ni dia dari sudut makan, iaitu dari sudut tempat. Okey, ulama kata dari sudut nisbah lah. Okay. Dikata fal jawab li ta'if an yabta'id min al-Ka'bah wa la yarmula min shiddati ziham. Dikata untuk para mutawif lah, orang yang tawaf. Orang tawaf ni eloknya dia tawaf jauh daripada Kaabah, lebih baik daripada tawaf dekat dengan Kaabah. Kalau tawaf dekat Kaabah ni, kita akan bergelumang dengan manusia yang ramai kat Kaabah, sekeliling Kaabah tu ramai orang yang kita bergelumang kat situ. Daripada kita buat tu, baik kita tawaf jauh sikit yang tak ramai orang, pusing Kaabah tapi jauh, jadi jauh lagi lah, besar lagi lah pusingan dia kan. Itu lebih baik daripada kita dekat dengan Kaabah, which is benda paling mulia lah kan. Kita dekat sekali dengan Kaabah tapi kita tak dapat buat dengan khusyuk, kita tak dapat buat dengan sempurna, kita terlanggar orang semua bagai kan, sebab sesak. Dia kata li'anna al-qawl bil qurb min al-Ka'bah yata'allaq bi makan al-ibadah, amma al-bu'da anha fa yata'allaq bi zat al-ibadah, fa kanat mara'atuhu al-aula. Dia kata apa? Jadi kalau kita dikata dekat dengan Kaabah ni berkaitan dengan tempat, tapi kalau jauh dari Kaabah ni berkaitan dengan ibadah tu sendiri. Kita nak jaga ibadah tu sendiri ke, atau nak jaga tempat ibadah tu, tempat kita ibadah. Jadi of course kena jaga ibadah tu sendiri. Jaga yang ibadah tu lebih penting. Okey, poin yang seterusnya, yang ketiga, al-faedah, yang keempat, al-faedah ar-rabi'ah masyru'iyyah ibrad. Kat sini dia bagi tahu ibrad ni iaitu melewatkan solat kepada waktu yang sejuk ni. Ini ialah sebenarnya satu pensyariatan. Dari sini cerita pensyariatan ibrad lah, pensyariatan al-ibrad. Okey, wa makna zalika, maksudnya ialah an yabqal insan la yusalli, iaitu manusia ni kekal, orang kekal tidak solat, orang tak solat hatta yabrudul waqt, tidak solat sehinggalah waktu sejuk. Okey, waktu sejuk iaitu dalam pukul 3 macam tu. Pukul 1 panas, pukul 2 panas, pukul 3 dah kurang panas. Solat pada waktu tu. Wa hadza la yakun illa idza ukhirat salat zuhur ila qurb salat al-asr, iaitu ini tidak berlaku, iaitu ibrad ni tidak berlaku melainkan kalau kita lewatkan solat zuhur dekat-dekat dengan waktu asar macam tu. Itu baru betul nama ibrad. Dia kata ammal ibrad, manakala ibrad allazi kana an-nas yaf'alunahu min qabli, dia kata mana ibrad yang orang biasa buat sebelum ni, dia kata falaisa ibradan fil waqi', dia kata bukanlah ibrad yang sebenar. Faqad kanu fi awalil amr yusalluna salat az-zuhur ba'da zawal bisa'ah. Dia kata orang ramai solat pada awal waktu, selepas zawal. Waktu zawal tu sebenarnya zawal
matahari zawal kan, dah masuk waktu zuhur, tapi dia ni lewatkan macam sejam macam tu. Okey, dia lewatkan sejam. Dia kata ini sebenarnya bukan ibrat. Ya memang lambat kan, tapi dia sebenarnya bukan ibrat. Dia melambatkan waktu zuhur. Zuhur ni matahari tegak, tergelincir dah zuhur dah kan. Tergelincir sikit dah zuhur. Tapi orang biasanya dia akan solat pukul 1 macam tu lah, sejam lepas zawal, lepas matahari tergelincir. Tu sebenarnya dah lambat, tapi dia dah lambatkan daripada awal tu, tapi itu sebenarnya bukan ibrat sebenar. Dia kata ini sebenarnya bukan ibrat. Itu waktu dia orang solat lepas 1 tu sebenarnya lagi panas, dia kata. Lagi panas. Bal hazi ziyadah har. Kata waktu tu lagi panas daripada waktu tengah hari tu. Walidzalik kana alladhi yuqisuna taqsa fi ashaddi ma yakun burudah wa hararah yuqisuna bil hararah ba'da zawal bisa. Ni ada kaitan dengan cuaca macam mana dah. Kita sikit je lah. Wa fi waqtina hadha al-yawm, dia kata pada waktu zaman kita sekarang ni, law annana abradna fanusalli zuhur fi sa'ah salisah. Kalau kita nak buat ibrat ni, maka solat pada zuhur tu ialah pada pukul 3. Ai ba'da zawal bin nahwi 3 sa'at wa yubrid al-waqt. Dia kata maka solat pada pukul 3 kerana pada waktu tu lebih kurang 3 jam lepas zuhur. 3 jam lepas masuk waktu zuhur, maka pada waktu tu dah sejuk. Okey, ini persyariatan dia lah. Iaitu persyariatan ni maksudnya macam mana kita nak buat ibrat ni, tu maksud persyariatan. Okey. Seterusnya al-faedah al-khamisah, faedah yang kelima, an-nar mawjuda al-an. Ni persoalan yang lain lah. Persoalan yang dicerita iaitu neraka ni dah wujud sekarang. Sekarang ni neraka dah ada, bukan dah kiamat baru ada. Dah kiamat baru Allah cipta, tak. Neraka dah ada. Okay, daripada hadis ni, berdasar hadis tadi kan, dia kata kalau panas tu kan, panas tu, api tu datang daripada panas neraka. Okay. Liqaulihi fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Dia kata sesungguhnya kerana kekuatan panas tu datang daripada api, daripada api neraka. Okay. Okay, muka surat last tu. Okey, seterusnya dia kata fa'in qala qail, jika ada orang tanya, kaifa yakuna min fayhi jahannam, macam mana panas sekarang ni datang daripada panas api neraka, macam mana? Jika ada orang timbulkan persoalan lah, contoh neraka kan jauh daripada bumi contohnya kan, bumi kan langit pertama macam tu, jadi neraka kat mana, bumi kat mana? Jadi orang timbul syak sangka macam tu. Jadi apa jawapan yang kita boleh bagi? Fanaqul ij'al kaif fi kummik. Dia kata sebenarnya soalan ni dia kata simpan macam mana tu kita tak boleh nak bagi tahu. Kalau kita ada soalan macam mana, orang kata Allah macam mana, wajah Allah macam mana, Allah macam mana, Allah ni macam mana, syurga macam neraka, kita tak dapat bayangkan. Macam mana malaikat tu, macam malaikat 300 sayap semua, kita tak dapat bayangkan. Dia kata ij'al kaif fi kummik. Maksud ayat ni ialah jadikan, ij'al ni jadikan, kaifa ni macam mana, kaifa ni bagaimanalah, iaitu bagaimanalah. Fi kummik, kummik ni kau punya dalam lengan lah, simpan je lah, maksudnya dalam poket kau ke dalam, maksudnya tak payah tanya. Lianna umurul ghaib, kata kerana perkara-perkara ghaib la yus'alu anha, tidak ditanya. Benda-benda ghaib ni kita tak boleh tanya, tapi kita tak boleh jawapan sebab kita tak nampak. Kena beriman. Wa alaina an nu'minu biha, dia kata, dan ke atas kita untuk beriman dengannya. Amma kaif dhalik fa amruhu ila Allah azza wa jal. Dia kata macam mana tu terpulang pada Allah. Okey. Seterusnya yang last, surat last 139 ni. Wallazi yas'al an hadza naqul anhu, jika ada orang yang tanya pasal benda-benda macam ni, suka tanya benda-benda yang
yang tak ada dalam Quran dan hadis, tak ada penerangan, kita tak tahu macam mana. Jadi kita kata kepada mereka mubtadi'un, muta'ammiqun, mutanatti'un, halik. Mereka ni orang yang mubtadi', orang yang berbuat bid'ah, benda-benda yang sepatutnya tak ditanya. Muta'ammik ni orang yang nak tahu lebih-lebih semua ni. Dia orang sebenarnya dah ekstrim lah dalam benda-benda macam ni. Boleh jadi macam orang kata apa, gila isim lah. Okey. Wallahu ta'ala yaf'alu ma yasha'. Dia kata Allah SWT boleh buat apa sahaja. Okay, ni sebenarnya dah habis dah bab ibrat ni. Cuma dia nak bagi tambahan-tambahan gitu je lah. Faedah belakang tu kan pasal api neraka. Fa anta aminu bi anna jahannam mawjudah. Dia kata kau hanya beriman dengan yang bahawa neraka jahannam ni ada. Wa anna syiddatul har min fayhiha. Dan kepanasan tu datang daripada neraka. Wa qad sabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nar ishtakat ila Allah azza wa jalla. Okey. Okey, tu dibagi hadis lah contoh pasal neraka tu kan, dan kepanasan yang nak bagi tahu bukti yang memang dia datang daripada neraka. Okey, seterusnya okey, hadis tu boleh sendiri cari mana, aku tak cari mana dia. Bahawa dia kata perenggan yang ke-12 tu wa hazil masail akbar min an tudrikaha uquluna. Dia kata benda masalah ni iaitu pasal api neraka ni, kita benda yang lebih besar daripada apa yang akal kita mampu tanggung. Wa anta la ta'raf ruhaka allati fi badanika. Dia kata kau sendiri tak tahu pasal roh yang ada dalam badan kau macam mana. Fa kaifa tuhawil an ta'rafu kaifa khalaqallahu syai. Kau sendiri tak tahu pasal roh dalam badan kau sendiri ada roh, kau tak tahu pasal roh tu. Macam mana kau nak tanya benda-benda yang Allah SWT, takkan kau nak tanya semua benda yang Allah SWT cipta. Okey, bawah tu dia sertakan ayat Quran. Boleh carilah mana dia. Okey. Itu sahaja. Wallahu ta'ala alam.